Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Buhari daripada SK Damansara Utama. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk matematik tahun 4, lebih spesifik iaitu topik pengurusan data. Dalam slide ini kita akan belajar tentang untuk mencapai dua objektif iaitu mengenal piktograf dan juga carta palang, mentafsir dan juga menggunakan piktograf dan carta palang. Jadi saya akan mulakan dulu dengan penerangan untuk piktograf. Ini satu contoh jumlah tangkapan ikan dalam pertandingan memancing. Overall dalam piktograf ni dia lebih kurang sama dengan jadual. Jadual maksudnya untuk kolom pertama dia ada perkara. Kolom kedua dia ada petunjuk. Ni lain dengan jadual lah, petunjuk. Seterusnya dia ada kekerapan ataupun bilangan, dua-dua ni kita boleh guna. Dan seterusnya simbol. Ni yang akan membezakan jadual dengan piktograf. Sebab apa dia panggil piktograf? Dia datang daripada perkataan pikto, maksudnya dia maksud gambar. Simbol atau gambar. Menunjukkan dia adalah piktograf. Piktograf ni ada dua jenis, satu mengufuk, satu lagi mencancang. Pada awak tengok dekat yang mengufuk ni kita baca dari kiri ke kanan, maksudnya mendata, melintang. Contoh yang ni dia punya perkara. Ini punya perkara, yang ini dia punya bilangan kekerapan. Kita baca mendata. Kalau mencancang, dia naik ke atas. Kita baca dari bawah ke atas. Itu je beza dia. Tapi maklumat yang disampaikan sama je. Kemudian, macam mana kita nak mentafsir piktograf ataupun kita nak baca piktograf tu. Senang cerita saya bagi soalan. Maksudnya daripada data piktograf yang terdapat tu, kita akan menggunakan data tu untuk menjawab soalan. Contoh yang paling simple yang selalunya akan ditanya, soalan pertama. Contohnya, berapakah jumlah tangkapan setiap peserta dalam pertandingan memancing tadi? Jadi awak tahu kan ada 1, 2, 3, 4 orang. Ada Adib, Aziz, Ali dengan Azhar. Jadi awak kena faham bahawa satu simbol yang ditunjukkan mesti dah merujuk kepada petunjuk yang telah ditunjukkan, yang telah diberi. Macam kat sini, satu ekor ikan gambar ni mewakili 10 ekor. Jadi kalau separuh mewakili 5 ekor. Jadi kita kena tengok dekat setiap perkara tu, kena tengok bilangan simbol yang ditulis, yang dilukis. Jadi kat sini, Adib berapa? Ni seekor ikan. Bukan seekor tau. 1, 2, 3, 4 setengah. 4 setengah ekor bukan. Dia satu simbol ni 10 ekor. Jadi maksudnya 10, 20, 30, 35 ekor. 35 ekor. Kalau Aziz, dua simbol maksudnya 20 ekor lah. 20 ekor. Kemudian Ali ada 1, 2, 3, 4. 4 simbol dia. 4 kali 10 maksudnya 40 ekor. Dan Azhar 30 lah. Nampak tak? Mesti kena faham tu Satu simbol mewakili berapa. Kena tengok pada petunjuk dekat bawah. Ini kita akan panggil sebagai piktograf. Seterusnya, soalan yang kedua. Siapa paling banyak dalam cakap ikan? Jadi kita tengok dekat dalam gambar tadi tu, dalam piktograf tadi, yang mana yang paling banyak? 40 kan? So siapa? Ali jawapan dia. Kemudian soalan yang ketiga, kira beza tangkapan Aziz dengan Azhar. Aziz dengan Azhar, tengok. Aziz dengan Azhar. Ada dua orang kan? Jadi bila kita kata beza maksudnya operasi tolak. Jadi tolak lah, 20 tolak 30. Jangan 20, tapi terbalik lah, ambil yang besar. 20 tolak 30, jawapan dia 10. Itu untuk overall tentang piktograf lah. Apa yang awak kena faham tentang gambar rajah piktograf. Kemudian kita tengok seterusnya, carta palang. Ini adalah contoh carta palang. Ini contoh carta palang menegak. Dia naik ke atas. Ini bilangan dia. Yang ni, sebelum saya bagi tahu tajuk dia, cara pelajar tingkatan 1 Membau datang ke sekolah. Ini maksudnya satu sekolah ni dia telah melihat berapa murid-murid ni datang sekolah naik apa. Dia ada tajuk, dia ada paksi mencancang. Maaf, bukan. Sekejap ya. Maaf, ada kebetulan sikit. Dia ada tajuk
Pak C mengufuk ni mengufuk, mendata ni mengufuk. Dia perkara, seterusnya Pak C menegak. Menegak ni skala dia lah. Skala ni maksudnya bilangan tu. Okey, tapi carta palang ni kalau kita buat garisan tu dia ada skala. Maksudnya kita tak tulis 1 2 3 4 5 sampai 20, banyak nombor nak tulis. Jadi kita tulis skala. Skala tu ikut sifir lah apa kita nak. Kalau sifir 5, 5, 10, 15, 20. Jadi tak banyak nombor yang kita tulis kat sini. Okey. Dan seterusnya kita ada bar. Bar ni maklumat sebenar daripada maklumat yang kita dapat lah. Okey, contohnya. Okey, dua jenis carta palang juga sama, mengufuk dan juga mencancang. Maaf. Okey, betul, mencancang. Sorry. Okey, mengufuk macam biasalah kita baca merintang daripada kiri ke kanan. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dia punya skala kat bawah. Tapi kalau mencancang macam tadi. Yang tadi. Ni mencancang. Okey. Mencancang mana skala dia menegak, dia punya perkara di kat bawah. Okey. Alright. So kita nak tafsir carta palang tadi. Okey, apa dia tadi? Cara pelajar tingkatan 1 merbau datang ke sekolah. Macam mana mereka datang ke sekolah? Ikut pada jenis kenderaan yang dia ikut. Okey, kita tanya soalan pertama. Berapakah bilangan murid setiap kenderaan? Bagi setiap kenderaan yang kita telah tengoklah. Okey. Contohnya kat sini, bas. Yang pertama warna merah ni bas, nampak tak bas? Bas. Okey, berapa murid yang ikut bas ni? Kita tengok atas sekali. Okey, tengok. Sorry. Ini. Okey, maksudnya yang ni 15 kan? Sambung kira 16, 17, 18. Yang ni 18 orang. Kemudian yang ni pula berapa? 8, 5, 6, 7, 8. Kemudian ni 6. Yang ni 5 dan yang ni 3 orang murid. Ini maklumat yang pertama kita dapat. Okey. Alright. Kemudian kita settle. Soalan kedua, kenderaan yang manakah paling sedikit murid gunakan untuk ke sekolah? Yang mana paling sedikit? Kita tengok maklumat kita dapat tadi. Bas ada 18 orang naik. Yang kaki 8 orang je. Kereta 6 orang, basikal 5 orang, motosikal 3 orang. Siapa? Kenderaan mana yang paling sikit? Semestinya 3, betul tak? 3 orang je yang naik motor. Maksud ini yang paling sikit, motosikal. Okay, kemudian soalan yang ketiga. Kira jumlah murid sekolah ini. Jumlah murid. Jumlah murid maksudnya tambah semua sekali murid yang datang ke sekolah ni lah. Berapa semua sekali. Faham Jumlah murid dia tak kira siapa datang naik apa. Yang penting berapa orang murid datang sekolah tu. Jadi tambah 10, 18, tambah 8, tambah 6, tambah 5, tambah 3. Jawapan dia 40 orang. Ini sekolah kurang murid ni. Okey. Macam kita ramai. Sekadar masa pertama dan orang. Alright. Sesi soalan jawab. Okey, itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Okey, jadi kalau tak ada soalan, kita jawab pada latihan ni saya bagi. Okey, cikgu minta awak semua pause video ni, jawab soalan ni, dah siap 3 soalan ni, 1 2 3 dah buat, dah siap, baru awak play untuk tengok jawapan Boleh Alright, so jawapan dia adalah ni dia. Untuk nyatakan bilangan apple di setiap kedai, ni dia. Kedai P 30, 25, 40, 20. Kenapa? Sebab tengok pada dia punya petunjuk. Sebiji satu gambar apple ni 10 biji. Ingat tu. Tengok petunjuk kalau pitograf. Jadi ada 1, 2, 3. 3 gambar apple. So 30. Yang ni 2 apple, 1 separuh. Maksudnya 10, 10, 5. Tambah-tambah dapat 25 lah. Yang ni 40, yang ni 20. Okey, ini senaraikanlah jawapan. Kemudian yang kedua, kira beza. Beza paling banyak dengan paling sikit. Paling banyak siapa? Kedai R. Betul. 40. Tolak dengan paling sikit. Ni kedai S. 40 tolak 20. Jawapannya 20. Dan last sekali, berapa jumlah apple semua kedai? Jumlah apple semua kedai. Tambah semua sekali. 30 tambah 25 tambah 40 tambah 20. Jawapan dia 115. Jadi saya harap semua dapat faham apa yang saya ajar pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.